Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Pengerusi kerana memberi saya peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkatan jawatan kuasa B dan P62 Kementerian Dalam Negeri. Datuk Pengerusi, pertama sekali saya ingin merujuk kepada muka surat 445-62 kad dan dokumen pengenalan. Di Malaysia terdapat ramai penduduk yang mengalami masalah dalam memperoleh kad IC biru yang merupakan kad identiti kekal yang dikeluarkan kepada warga negara Malaysia. Kad IC merah pula dikeluarkan kepada individu yang bukan warga negara tetapi dilahirkan atau telah tinggal di Malaysia untuk jangka masa yang lama. Selama menunggu untuk memperoleh kad IC biru, pemegang kad IC merah mengalami banyak kesulitan, antaranya mencari pekerjaan dan harus menanggung kos perubatan yang lebih tinggi sebagai orang asing. Sehubung itu, pemegang kad IC merah tidak mempunyai akses kepada hak dan faedah tertentu yang hanya tersedia kepada warga negara dan ini menyebabkan kualiti hidup yang lebih rendah. Ini menyebabkan banyak pemegang kad IC merah di kawasan Sungai Buloh menghadapi kesulitan dalam menjalani kehidupan yang layak dan memenuhi keperluan asas mereka. Masalah ini menjadi perhatian dan perlu diberi penyelesaian berterusan supaya orang asing di Malaysia dapat memenuhi keperluan asas mereka dan hidup dengan layak. Dengan ini saya ingin mengetahui apakah rancangan kementerian untuk membantu dengan mempercepatkan proses pemberian IC biru dan mempermudahkan proses pengajuan aplikasi bagi orang asing di Malaysia. Seterusnya, Datuk Pengerusi, tidak juga saya terlupa tentang pemegang kad IC hijau. Kad IC hijau dikeluarkan kepada orang asing yang tinggal di Malaysia tetapi bukan warga negara. Walaupun mereka mungkin telah tinggal di Malaysia selama berdekad-dekad dan menyumbang secara langsung kepada ekonomi dan masyarakat, status mereka masih sebagai pendatang membuat masa depan mereka tidak pasti. Pemegang kad IC hijau tidak mempunyai akses kepada beberapa hak yang hanya tersedia untuk warga negara Malaysia seperti hak untuk mengundi dalam pilihan raya atau mendapatkan pekerjaan tertentu. Pada tahun 2021, orang asing yang telah menetap di Malaysia selama berdekad-dekad dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan status warga negara melalui program yang disebut MyPR. Program ini bertujuan untuk membuat pemegang IC yang telah menetap di Malaysia selama berdekad-dekad ini agar dapat memperolehi status warga negara secara resmi. Namun masih terdapat banyak pemegang IC hijau di kawasan Sungai Buloh yang masih menghadapi kesulitan dan tidak memiliki kepastian masa depan di Malaysia. Soalan saya, apakah langkah kementerian dalam mengabsahkan kewarganegaraan pemegang IC hijau juga agar mereka dapat terus menyumbang kepada negara kita dalam sektor ekonomi dan kemakmuran negara? Seterusnya, Datuk Pengerusi, saya merujuk kepada muka surat 444 B62 butiran 030100 pendaftaran negara. Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak OCC telah menganggap isu kanak-kanak tanpa kewarganegaraan sangat penting. Kanak-kanak ini mendapat hak pendidikan kerana undang-undang hanya membenarkan kanak-kanak warga negara untuk belajar di sekolah awam harian. Mereka terpaksa membayar kos yang tinggi untuk menghadiri sekolah alternatif yang tidak memberikan pendidikan yang berkualiti lagi. Selain itu, kanak-kanak tanpa kewarganegaraan tidak dapat menerima rawatan perubatan secara percuma. Yang paling menyedihkan, mereka tidak dapat menyuarakan masalah yang dihadapi dan they continue to be discriminated dengan izin. Setelah berlangsungnya sesi rundingan dan dialog yang diadakan oleh OCC dengan agensi kerajaan dan bukan kerajaan tentang isu ini, antara faktor utama yang menjadi penyebab wujudnya kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Malaysia, pertamanya sekali adalah perkahwinan yang tidak teratur menyebabkan kelahiran anak yang tidak didaftarkan. Dan ini merupakan diskriminasi terhadap kanak-kanak yang dilahirkan di luar pernikahan. Kedua, undang-undang yang dirujuk iaitu Perlembagaan Persekutuan FC dan Akta Pengangkatan 1952 yang memerlukan pindaan. Datuk Pengerusi, we have to be fair and compassionate dengan izin. Kita ada antara kalangan kami di bangunan ini pun yang tidak tahu lagu negaraku. Lain-lainlah lagu rukun negara yang memegang IC biru. Are these children any less Malaysians than us? Dengan izin.
Dengan ini saya ingin mengetahui apakah usaha terkini oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menangani isu kanak-kanak tanpa kewarganegaraan. Akhirnya saya merujuk kepada muka surat 447-62 butiran 11000 Ibu Pejabat Polis. Daerah Sungai Buloh meliputi kawasan seluas kira-kira 167 km persegi dan mempunyai penduduk seramai kira-kira 350,000 orang. Daerah Sungai Buloh terletak di pantai barat semenanjung Malaysia dan di sempadan dengan daerah Kuala Selangor di utara, Hulu Selangor di timur dan Petaling Jaya di selatan. Secara keseluruhannya, Ibu Pejabat Daerah Polis Sungai Buloh memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan daerah Sungai Buloh serta Negeri Selangor dan Malaysia secara umumnya. 1 minit lagi. Masalah utama ialah semenjak peningkatan penduduk baru-baru ini sebanyak 60,000 orang penduduk dari tahun 2020, pasukan kaki tangan tidak dapat memberikan perkhidmatan secara menyeluruh kerana ketiadaan kelengkapan yang mencukupi. Buat masa ini IPD Sungai Buloh bertaraf grade B. Jadi kita kena naikkanlah kepada grade A kerana itu adalah keperluan untuk menolongkan kekurangan manpower dengan izin di kawasan Sungai Buloh menjadi ketara, terutamanya ketika memerlukan pegawai untuk meronda kawasan bagi memastikan keselamatan. Soalan saya, adakah kementerian merancang untuk membina kemudahan baru bagi IPD Sungai Buloh sebagai tindak balas kepada peningkatan baru-baru ini sebanyak 60,000 penduduk? Dan jika ya, apakah rancangan dan jadual waktu untuk pembangunan kemudahan ini? Di samping itu, adakah kementerian merancang untuk menaikkan taraf IPD Sungai Buloh kepada grade A supaya dapat menambah jawatan bagi menampung peningkatan jumlah penduduk baru ini? Inilah yang saya dapat sampaikan, Datuk Pengerusi. Saya berharap bahawa semua pandangan dan persoalan yang saya telah sampaikan diberi perhatian oleh kementerian untuk diambil tindakan selanjutnya. Sekian, terima kasih, Datuk Pengerusi. Baik, terima kasih. Saya jemput Kuala Langat. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya mengulangi bahawa Kuala Langat adalah satu daerah yang sangat pesat membangun buat masa ini dan juga di masa akan datang apabila melibatkan pembangunan integrated development in region in South Selangor dan juga pembangunan Pulau Keri. Yang mana Kuala Langat ini juga adalah di mana jajaran lebuh raya WCE yang akan bermula pada yang ke-2025 dan juga beberapa lebuh raya besar yang terletak di Kuala Langat. Saya terus kepada butiran 12000 balai-balai dan pondok-pondok polis PDRM yang kita lihat pada tahun ini dijangkakan peruntukan anggaran sejumlah 46 juta. Di Kuala Langat, untuk makluman bahawa keseluruhan pejawatan IPD Kuala Langat adalah 469 dan kekuatan keanggotaannya yang ada sekarang adalah 449, terdiri daripada pegawai kanan 39, pegawai rendah polis 376, pegawai awam 35 dan masih lagi mempunyai kekosongan sejumlah 22. Pun begitu, saya kira jumlah pejawatan ini adalah sangat kecil kalau nak dibandingkan dengan tugas-tugas yang terpaksa mereka lakukan. Di Kuala Langat juga ada 5 buah balai polis, iaitu Balai Polis Banting, Balai Polis Sungai Jarum, Balai Polis Tanjung Sepat, Balai Polis Teluk Paling Garang dan juga Balai Polis Saujana Putra, yang mana penduduk pada hari ini menghampiri kepada 300,000 penduduk di Kuala Langat dengan jumlah kampung taman yang cukup besar dan kes-kes yang berlaku juga saya kira agak banyak daripada kes-kes yang melibatkan narkotik, statistik kemalangan, jenayah dan sebagainya, satu jumlah yang sangat besar. Cuma saya juga nak mengambil kesempatan di sini sebagaimana saya sebutkan tadi berkaitan dengan butiran ini, Balai Bandar Saujana Putra, Balai Polis Bandar Saujana Putra ini adalah pada asalnya adalah merupakan balai komuniti yang telah dinaik taraf wujud baharu kepada balai polis. Balai tersebut terletak di lot nombor 70 dan 72 yang merupakan lot premis kedai yang disewa dengan Majlis Perbandaran Kuala Langat. Sebenarnya ada lokasi tapak Balai Polis di Bandar Saujana Putra di lot 25544 dengan keluasan 2 ekar yang mana tanah tersebut milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan
saya mengharapkan ianya akan dibina untuk memenuhi keperluan sebagai satu balai polis di Bandar Sarjana Putra. Keduanya berkaitan dengan saya nak mendapat penjelasan juga bagaimana kedudukan Pondok Polis Jangkang yang dahulunya secara fizikalnya ada Pondok Polis itu, tetapi pada hari ini sudah tidak ada. Dan adakah apa-apa perancangan untuk mengadakan Pondok Polis Jangkang yang saya kira dengan jumlah yang ramai sudah tentu ianya memberikan suatu kebaikan kepada pihak polis untuk menguruskan isu-isu yang berlaku di kawasan itu. Kemudian saya merujuk kepada butiran 13000 Pusat Latihan PDRM. Saya tak pasti sama ada lapang sasar ini adalah di bawah ini, tapi saya nak membangkitkan isu berkaitan dengan lapang sasar yang sepatutnya ialah ada kawasan yang mempunyai satu bentuk keselamatan yang terjaga, begitu juga dengan keadaan kawasan yang saya kira juga kawasan eksklusif, yang mana saya kira saya suka merujuk kepada lapang sasar Pematang Pasir, yang mana keadaannya tidak berpagar dan tidak ada kemudahan-kemudahan seperti yang baik, seperti tandas dan sebagainya. Sudah tentulah seharusnya ini juga harus diambil perhatian supaya akhirnya lapang sasar seperti ini yang jadikan pusat latihan untuk menembak kepada pemegang-pemegang lesen senjata dan juga pada pihak polis dan sebagainya, ia dapat diuruskan dengan sebaik mungkin. Kemudian saya merujuk kepada butiran 56000 bangunan penjara, yang mana kita juga dapat maklumat bahawa setakat ini di negara kita ini ada lebih kurang dalam 70,000 banduan dengan kapasiti hanya sekadar 62,000 penjara, 60,000 banduan saja. Dan kita juga dimaklumkan ada 5 penjara yang sudah usianya lebih daripada 100 tahun. Yang kita dimaklumkan juga akan ada pembangunan bena baru, tetapi saya nak dapat maklumat juga daripada pihak kerajaan, adakah program pembangunan atau pembinaan penjara-penjara yang baru ini bagi menggantikan penjara yang sudah berusia 100 tahun ini akan dibangunkan. Terima kasih kepada program pemulihan komuniti terhadap pemulihan orang diparul ataupun ODP yang saya kira dengan kerjasama pihak swasta ini sangat memberikan impak yang sangat baik, dan dimaklumkan juga dapat mengurangkan kos daripada pihak kerajaan, dapat mengurangkan kesesakan di penjara-penjara, dan ia juga memberikan impak kepada kesalahan yang berulang juga dapat diturunkan. Terima kasih. Baik. Saya jemput Muar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya rujuk 0201000 Kepolisan. Umum tahu bahawa saya mendesak supaya kerajaan memperkenalkan undang-undang IPCMC. Tetapi apabila saya mendesak supaya undang-undang ini diperkenalkan, ia bukan berniat untuk mencalar nama baik dan integriti pihak polis. Tetapi sebaliknya, kerana saya ingin memastikan bahawa nama baik, integriti, sahabat-sahabat anggota terus dapat diperkasakan dan supaya rakyat membina jambatan yang kuat dengan pihak polis, kerana rakyat dan polis itu tidak boleh kita ketepikan. Tetapi untuk RUU IPCMC ini untuk diperkenalkan, ia tidak boleh diperkenalkan on its own. Tetapi ia perlu dipackagekan sekali dengan package kebajikan yang sangat lumayan, sangat besar, supaya nasib kebajikan anggota itu tidak kita lupakan. Apabila kita bicarakan soal reforms, ia tidak bermakna hanya reforms daripada sudut kebajikan, tetapi juga daripada sudut undang-undang. Jikalau kita sekalikan, barulah akan ada penambahbaikan yang ketara. Saya banyak mendekati dengan pihak-pihak anggota polis, khususnya di bawah Parlimen Muar. Dan apabila saya dengar nasib mereka, ini memang bukan perkara yang kecil. Hidup mereka itu bukanlah hidup yang mewah. Hidup yang tidak menentu. Bangun awal pagi, balik lewat malam. Dan perlu sentiasa on standby untuk ops-ops yang akan dilakukan pada lewat malam dan awal pagi, kadang-kadang 2 ke 3 pagi. Maksudnya hidup mereka tidak menentu. Bukan itu saja. Mereka tidak ada work-life balance. Nak claim OT kadang-kadang tiada, kalau ada pun birokrasinya bukan main susah lagi. Maksudnya mereka sangat terdesak.
Dan ini bukan setakat soal work-life balance di mana mereka perlu bangun pagi, balik lewat malam, tidak boleh bersama keluarga. Tetapi kerja mereka itu berkaitan soal hidup dan mati. Khususnya mereka yang berada di front line, buat ops berkaitan dengan soal dadah dan cegah gangsterisme. Maksudnya, kita perlu memastikan bahawa kebajikan mereka itu diberikan keutamaan sebelum kita bicarakan soal yang lain. Saya sangat sedih apabila saya melawat quarters polis, khususnya quarters perumahan yang sangat usang dan lapuk. Dengan izin, it is simply not livable. It's not a dignified way of living to begin with. Mereka menggadai nyawa supaya rakyat tidur dengan selesa, hidup dengan selamat di dalam rumah. Tetapi rumah mereka sendiri penuh dengan kebocoran, bekalan air yang tidak menentu, dan begitu usang dan lapuk. If they can safeguard our homes, the least we can do is to give them a good home as well. Saya nak mulakan dengan soal perumahan polis di Parit Perupuk, bawah daerah Muar. Kerana saya sendiri lawat berkali-kali, apabila saya ingin salurkan peruntukannya, bukan peruntukan yang kecil, kerana jumlahnya berjuta-juta ringgit. Dan sudah beberapa kali dimohon, tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri, tetapi nasib mereka masih tidak terbela. Ini bukan soal tentang cat yang sudah lapuk, itu memang jelas. Tetapi kadang-kala sistem air, bekalan air itu terputus sampai bila saya lawat. Orang yang tinggal di tingkat 3 perlu letak baldi di bawah, guna tali tarik supaya air naik ke atas. Ini nasib anggota polis yang bermatian untuk mempertahankan keselamatan warga Muar, tetapi nasib kuartus mereka itu sangat menyedihkan Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu saya berharap bahawa kerajaan memberikan peruntukan yang jauh lebih besar untuk menambah baik kuartus dan perumahan polis. Kerana apabila saya lihat butiran 08500, perumahan polis hanya 6 juta ringgit yang diperuntukkan Tuan Yang di-Pertua. Saya berharap perkara ini wajib kita berikan keutamaan, jikalau tidak kebajikan polis akan terabai. Izinkan saya rumuskan. Dengan ini saya ingin mencadangkan 3 perkara. Perkara pertama, supaya kerajaan dan kementerian mengkaji semula birokrasi untuk memudahkan anggota polis untuk claim dan juga untuk dapat OT, overtime. Mudahkan, jangan menyusahkan. Kerana apabila saya berjumpa mereka, banyak berkongsikan masalah yang sama. Kedua, berikan peruntukan yang lebih besar untuk menambah baik kuartus perumahan polis supaya mereka dapat hidup dalam keadaan yang selesa dan aman. Dan yang ketiga, supaya kerajaan mempertimbangkan untuk menilai semula tangga gaji dan skim pencen supaya mereka dapat hidup dengan gaji yang lebih bermaruah. Rumusan saya ini, Tuan Yang di-Pertua, ini adalah anggota yang sanggup menggadaikan nyawa mereka untuk memastikan kita dapat hidup selesa di dalam rumah masing-masing. The least we can do adalah untuk memastikan bahawa mereka dapat kembali semula ke keluarga di dalam rumah yang lebih baik. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih semua. Saya jemput Langkawi. Terima kasih Datuk Pengerusi. Oleh kerana masa singkat, saya terus kepada butiran 010200 Kepolisian 8.7 bilion. Saya terus kepada soalan. Pada tahun 2020, peruntukan telah diberikan kepada baik pulih kuartus IPD Langkawi, Taman Berlian, kuartus Taman Polis Merin, dan difahamkan peruntukan ini agak besar dan saya ingin bertanya bilakah akan digunakan peruntukan ini. Soalan kedua, naik taraf fizikal dan kemudahan Balai Polis Kuala Teriang supaya lebih mesra pelancong. Di Kuala Teriang ini, Datuk Pengerusi, terdapat 5 hotel yang besar-besar, yang lebih daripada 5 bintang. Dan Balai Polis Kuala Teriang adalah balai polis yang bertanggungjawab menjaga hotel-hotel ini dan juga kawasan-kawasan pelancongan. Datai, Dana, Ritz-Carlton, Ombak Villa, Oriental Village, where the cable car is dengan izin, 101 Paradise, Telaga Harbour, The Els, Gatai Golf Club. Dan inilah
tempat-tempat pelancongan 5-6 bintang yang dikelolakan oleh Balai Polis Kuala Triang. Dan nisbah Balai Polis di sana ialah 1/1000 orang. Jadi saya rasa ini tidak amat menyenangkan dan memohon agar kementerian menambah pegawai-pegawai ataupun kaki tangan di Balai Polis tersebut. Keperluan lokap juga, lokap berpusat, lokap perjawatan bagi menampung tangkapan dan pembicaraan bagi kegunaan PDRM, Immigration, APMM, AADK dan lain-lain. Pembinaan kuartus bagi anggota Balai Polis Padang Mat Sirat dan Balai Polis Kuala Triang. Ini kerana cost of living di Langkawi sudah meningkat dan mereka-mereka ini memerlukan allowance yang melebihi. Malah ada yang mencadangkan supaya allowance sara hidup dinaikkan. Kumpulan pengurusan yang kini mereka ni sepatutnya di dalam kumpulan A tetapi mereka mendapat allowance di dalam kawasan B. Begitu juga dengan pelaksana. Kalau boleh dipohon daripada 300 dinaikkan kepada 350 seperti mana kawasan A. Dan pemberian waran perjalanan juga pada warga PDRM di Langkawi sama seperti yang dinikmati oleh pegawai dan anggota di Sabah dan Sarawak yang berkhidmat di Semenanjung atau diberi tambang percuma setahun sekali sebagai insentif. Naik taraf atau pemberian aset kepada polis marin serta mewujudkan jeti polis marin yang kini mereka ini berkongsi dengan APNM. Begitu juga dengan peralatan pejabat, komputer dan laptop yang amat berkurangan untuk kegunaan pegawai. Maklumlah pulau, mereka tidak dapat berkongsi dengan sesiapa lagi. Satu lagi yang saya ingin mohon kepada KDN, bahawa kita ahli-ahli parlimen sedar atau tidak, sekiranya kita menaiki MAS dan membawa senjata api kita, kita dikenakan RM200 oleh MAS. Jadi saya nak mencadangkan apalah salahnya kementerian berbincang dengan MAS supaya ahli-ahli parlimen kita hanya ada 222 orang. Yang saya rasa yang bawa senjata ni tak ramai pun. Yang duduk di pedalaman mungkin, yang menjaga pulau mungkin, yang menjaga ulu mungkin, Batang Sadung tidak mungkin. Jadi saya minta kalau boleh berbincanglah dengan MAS, diberilah kelonggaran kepada kita untuk ditolakkan, tidak payah membayar sebanyak RM200 tersebut. Datuk Pengerusi, saya juga nak menyentuh 030200 immigration. Saya tengok peruntukan untuk immigration banyak sekali. Saya nak bertanya berapa banyakkah peruntukan yang akan diberikan kepada immigration di Pulau Langkawi. Kerana saya melihat di Pulau Langkawi ini kapal-kapal private ataupun yacht yang dibawa masuk oleh para persendirian. Contoh saya beri semasa PKP. Ada pegawai-pegawai immigration yang stop visa boat owners ini. Dan mereka ini tidur di dalam boat kerana pada masa tersebut PKP. Nak pergi ke Thailand tak boleh, nak pergi ke Filipina tak boleh. Tapi pegawai immigration datang dan stop visa mereka. Maka mereka terpaksalah mencuri keluar ke Thailand. Dan Yacht Club rugi sebulan RM50,000 semasa COVID tersebut. Saya telah berbisik dengan Menteri KDN, cuma saya nak masukkan ke dalam handset ini supaya dapat diambil tindakan, insya-Allah. 040200 kepenjaraan dan koreksional. Saya memohon agar TVET dan industri disatukan supaya mereka ini dapat masuk ke penjara dan train sekurang-kurangnya banduan yang di bawah parol yang terlalu banyak. Saya bersembang dengan pegawai penjara, mereka menyatakan bahawa immigration kita ini bila dia nak balik ke Indonesia pada masa raya, kita pergi tengah laut, tangkap, bawa balik, masuk jail. Dan mereka ni seronoklah dapat enjoy makan roti gardenia dan sebagainya. Padahal yang nak balik daripada Indonesia itu dihalau terus. Bukannya diambil, tapi ini dia pergi tengah laut, tangkap, ambil, bawa balik, masuk penjara kita.
Jadi penuh dalam penjara tu. Jadi sekarang ni saya nak mencadangkan supaya Tibet dengan industri masukkan di situ. Penjara hanya mencari pelajar-pelajar ataupun mencari tanah untuk industri dengan Tibet ini disatukan supaya mereka-mereka ini mendapat sijil Tibet selepas 2 atau 3 tahun berkursus di tempat tersebut. 2600 26,000 projek build, lease and transfer. Saya tengok diperuntukkan 913 juta. Soalan saya, pohon perincian daripada kementerian projek apakah ini? BLT ini. Terima kasih Tuan Dipertua kerana bagi saya 4, Tuan Pengerusi bagi saya 3 minit ekstra. Terima kasih banyak. Terima kasih. Rasah jemput. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan peringkat jawatan kuasa Kementerian Dalam Negeri. Sebelum memulakan ucapan saya nak merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berbahagia Datuk Roslin Jusoh yang dilantik menjadi Ketua Pengarah Jabatan Immigration Malaysia dan juga Tuan Zamri Misman yang dilantik menjadi Ketua Pengarah JPM, Jabatan Pendaftaran Negara di bawah KDN. Saya percaya dengan pelantikan kedua-dua pegawai utama dalam kedua-dua agensi yang amat mustahak ini, ia akan membawa anjakan dan juga keberkesanan kepada kedua-dua agensi di bawah KDN ini. Perkara pertama yang saya nak sebut adalah di bawah bekalan 62, iaitu butiran 030100 di bawah tajuk pendaftaran negara. Saya nampak 387 juta diperuntukkan. Yang saya nampak adalah penjawatan adalah kekal sama, iaitu seramai 4,555 orang seperti tahun sebelumnya. Kenapa saya nak timbulkan masalah ini, Datuk Pengerusi? Yang Berhormat Menteri ketika menggulung Tita Diraja pada bulan Februari telah mengatakan bahawa beliau memberikan komitmen bahawa dalam masa setahun beliau akan menguruskan ataupun mempertimbangkan permohonan sekurang-kurangnya 10,000 kes permohonan kewarganegaraan. Dan sudah pastinya Jabatan Pendaftaran Negara akan menjadi agensi sokongan yang utama untuk membantu Yang Berhormat Menteri kita merealisasikan komitmen tersebut. Soal mendapat kelulusan ataupun ditolak itu soal kedua. Soal dipertimbangkan itu amat mustahak. Sebab untuk mereka yang layak, yang sewajarnya diberikan taraf kewarganegaraan, perlu diberikan peluang dan pihak kerajaan perlu mempertimbangkannya. Tidak seperti sebelumnya, dibiarkan saja letas atas meja bertahun-tahun tapi tanpa ada apa-apa keputusan daripada kerajaan. Jadi saya mohon, saya nak tanya penjelasan daripada KDN, sama ada dengan kaki tangan penjawatan yang kekal sama, apakah ia dapat membantu Yang Berhormat Menteri? Sebab kalau boleh, perlu tambah, kita tambah untuk membolehkan gerak kerja untuk dalam pertimbangan kewarganegaraan ini dapat dilakukan dengan lancar. Perkara kedua yang saya nak menyatakan adalah di bawah butiran 47000 di bawah tajuk pengkomputeran dan kad pintar. Saya nampak 41 juta ringgit diperuntukkan berbandingan tahun sebelumnya tak ada. Saya nak tanya. Saya nampak keseluruhannya untuk projek 5 tahun sebanyak 1.2 bilion. Satu angka yang sangat besar. Saya nak tanya, apakah angka besar ini menunjukkan bahawa kerajaan ada apa-apa pertimbangan berkenaan dengan kad pintar? Apakah ia berkaitan dengan MyKad kita? Saya mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang akan menjawab nanti. Butiran seterusnya adalah di bawah butiran 11000 Ibu Pejabat Polis dan 12000 Balai-balai Polis. Saya nampak ada pertambahan peruntukan yang banyak. Ya, kalau IPD, kalau Ibu Pejabat Polis tersebut, dia naik daripada 114 juta kepada 249 juta. Pertambahan yang baik. Saya cukup yakin, saya cukup percaya kemudahan polis kita, IPD, IPK kita perlu dinaik taraf. Cuma saya nak tanya, IPD Seremban, Ibu Pejabat Polis daerah Seremban yang terletak di Parlimen Rasa, apakah ada apa-apa naik taraf dan sebagainya terhadap IPD Seremban? Sebab kita tahu IPD Seremban adalah IPD yang paling utama di Negeri Sembilan dengan kepadatan penduduk. Kawasan yang dijaga oleh IPD ini cukup luas dengan ramai penduduk. Apakah ada naik taraf? Yang keduanya adalah berkenaan dengan butiran sama juga dengan balai-balai tadi. Apakah ada balai baru, balai polis baru
ataupun bontok polis baru akan didirikan di Parlimen Rasa? Saya nak tanya jawapan daripada KDN. Seterusnya di bawah butiran 20000 di bawah tajuk alat-alat perhubungan radio. 4 juta diperuntukkan, tahun lepas, kali ini 113 juta. Saya nak tanya, kenapa ada kenaikan yang banyak? Saya tak pertikaikan, saya nak tanya apakah kemudahan ataupun peralatan yang bakal diterima oleh polis. Kita tahu polis kita menghadapi pelbagai cabaran. Keperluan sebegini sangat baik untuk membolehkan polis kita dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik. Dan perkara terakhir yang saya nak sebutkan adalah di bawah butiran 020100 di bawah tajuk kepolisian. Saya nampak 8.6 bilion diperuntukkan, dengan penjawatan polis kita tetap sama 142,000 orang. Saya nak tanya, kes-kes scam, kes-kes jenayah komersial semakin banyak. Ada tak akan berlaku penstrukturan dalaman polis sebab tak tambah anggota? Apakah dengan anggota keseluruhan PDRM yang ada penstrukturan supaya lebih ramai anggota polis, tak kira di apa pangkat peringkat sekalipun, dimasukkan ke bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial untuk sama-sama kita membantras, sebab jenayah sekarang ni, jenayah yang utama yang menyusahkan, yang telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia menjadi mangsa. Dan berkenaan dengan tajuk yang sama juga, saya nak tanya, apakah pendirian KDN apabila ada ahli parlimen kita, ahli parlimen macang, boleh rujuk jawapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi buat laporan polis di luar? Apakah ia boleh berbuat demikian? Saya yakin integriti daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika menjawab soalan saya pada minggu lepas berkenaan dengan Yang Berhormat Bagan ketika beliau menjadi Menteri Kewangan, tak pernah beliau membatalkan pengecualian yang diberikan oleh Abu Bakari sebagaimana yang pernah dituduh di luar oleh Yang Berhormat Pago yang ada di sini pada petang ni. Tapi Yang Berhormat Macang, dia tak sebut apa-apa dalam Dewan. Dia pergi luar jadi hero, buat laporan polis. Saya nak tanya KDN. Bagi saya, kalau betul beliau tidak membuat laporan berdasarkan fakta, sebab Perdana Menteri dengan integriti yang cukup tinggi dalam Dewan, sudah tentu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi jawapan yang benar. Macam mana boleh ada ahli parlimen buat laporan di luar? Sudah pastinya ahli parlimen yang buat laporan tersebut tidak bercakap benar. Kalau macam tu, boleh tak polis ambil tindakan? Di bawah Seksyen 182 kalau tak silap saya, Seksyen 182 Kanun Keseksaan terhadap mana-mana ahli parlimen, mana-mana rakyat sebenarnya, bukan setakat ahli parlimen yang buat laporan palsu di luar. Jadi itu saja ucapan saya. Terima kasih Datuk Pengerusi atas peluang yang diberikan. Terima kasih. Saya jemput Maran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang Amat Datuk Pengerusi kerana izinkan saya turut membahaskan bajet peringkat jawatankuasa Kementerian Dalam Negeri yang diperuntukkan 18.5 bilion dan melibatkan pembangunan dan juga mengurus. Saya pergi terus ke Yang Amat Datuk Pengerusi kepada butiran 020100 kepolisian di mana diperuntukkan 8.6 bilion. Dan saya nak ambil kesempatan mengucapkan bagi masyarakat mengucapkan terima kasih banyak di atas khidmat pengorbanan pegawai-pegawai dan kekitangan pegawai polis di seluruh negara, terutama di kawasan saya Maran. Walau bagaimanapun seperti mana disebutkan oleh rakan-rakan kita, banyak lagi kemudahan-kemudahan yang perlu kita pertikaikan kepada anggota polis di seluruh negara. Persoalan saya, Datuk Pengerusi, daripada sejumlah berapa ramaikah sebenarnya anggota polis diperlukan di negara kita ini, dan berapa kekosongan yang perlu diisi, dan yang kedua, berapakah bilangan pegawai dan anggota polis mengikut kaum, tak kira Melayu, Cina, India dan sebagainya, orang asli dan sebagainya. Dan ketiga, berapakah bilangan anggota polis yang telah pun ditamatkan perkhidmatan mereka akibat daripada berbagai tindakan disiplin dan sebagainya. Datuk Pengerusi, Ibu Pejabat Polis Daerah Maran, Daerah Maran merupakan sebuah daerah yang besar, sama besar dengan Negeri Sembilan dan mempunyai kurang lebih 300 orang anggota polis. Saya minta supaya OSPD, Ketua Polis Daerah, hanya bertaraf DSP. Saya minta supaya jawatan Ketua Polis Daerah dinaikkan pangkat pada sub dan
saya harap juga supaya bilangan ketangan di Balai Polis Daerah Maran ini ditingkatkan, di mana bukan saja terpaksa memastikan menjaga keselamatan hampir 200,000 penduduk, tapi juga terpaksa menjaga 12 kawasan Felda. Saya juga minta KDN melihat kemudahan IPD, kemudahan Dewan yang tidak sempurna lengkap dan perlu dibaiki dan disediakan kemudahan-kemudahan yang baik untuk kemudahan seluruh anggota polis. Dan saya juga nak bertanya, bilakah Pondok Polis Cenoh Seberang dapat dibina, sedangkan cadangan ini telah pun dibuat berapa lama. Yang berikutnya adalah butiran 020200. Berapa ramai anggota polis sukarelawan polis yang telah dilantik di negara kita ini? Sebahagiannya, Datuk Pengerusi, ada bila mereka mendapat pangkat DSP ke ASP dan sebagainya, walaupun mereka sukarela, dia rasa hebat. Dan berlaku juga tindakan yang tidak baik dilakukan oleh sukarelawan ini. Dan saya nak tahu berapa ramaikah antara anggota polis sukarelawan ini yang telah pun diambil tindakan kerana ia boleh mencemarkan nama baik polis keseluruhannya. Berikutnya butiran 040100 pementerasan darah diperuntukkan 308 juta dan seperti mana yang kita tahu, Datuk Pengerusi, dulu dadah adalah merupakan antara ancaman utama negara di samping komunis ketika itu. Dan walaupun kerajaan telah mensasarkan 2015 tahun zero drug, kosong dadah, tetapi nampaknya tidak berjaya dan hari ini penularan dan aktiviti dadah semakin meningkat. Jadi saya ingin bertanya, berapakah ramai penagih dadah yang didaftarkan di seluruh negara sekarang ini? Berapa peratuskah usaha pemulihan yang telah dilakukan oleh kerajaan, pencapaiannya? Dan apakah kesan daripada apabila Siam telah menghalalkan ataupun menglegaliskan perniagaan dadah sebagainya pada negara kita? Kerana dilaporkan lebih kurang 30% mereka yang melawat ke Thailand terlibat ataupun terjangkit dengan dadah ini. Apakah kerajaan bercadang untuk menempatkan penagih-penagih di satu kawasan yang khusus seperti di pulau dan sebagainya? Dan berapa ramaikah anggota pasukan penguatkuasa sama ada polis ataupun petugas agensi anti dadah kebangsaan diambil tindakan kerana terlibat dengan penagihan dadah? Yang butiran berikutnya 04000 rela atau fungsi berapa ramai anggota rela seluruh negara, berapa ramakah daripada mereka yang aktif, saya dipahamkan ada juga yang tidak aktif, berapa ramai yang aktif, dan apakah faedah-faedah yang baik yang diberikan kepada mereka kerana mereka menjalankan tugas secara sukarela. Dan akhir, Datuk Pengerusi, ialah butiran 6000 peralatan dan latihan penjara, dan saya sekalikan dengan 03000 peralatan dan mesin bengkel penjara. Tahniah kepada penjara kerana di samping memulihkan penjenayah-penjenayah dalam bidang keagamaan dan sebagainya, mereka juga menjalankan kegiatan kebajikan ataupun keusahawan, kemahiran yang diberikan kepada penjenayah ataupun banduan-banduan ini. Saya rasa bangga kerana umpamanya di Kuantan, penjara penuh telah menjalankan banyak aktiviti karya usahawan ini yang melibatkan tenun di Raja Pahang, di mana sokongan yang diberikan cukup besar oleh Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dan juga saya kira oleh mungkin raja-raja di negeri lain. Jadi saya harap, saya ingin tahu berapakah sebenarnya hasil yang dapat dikutip daripada usahawan yang telah dibina oleh penjara-penjara dengan dalam masa yang sama dapat memulihkan banduan-banduan di penjara-penjara. Terima kasih banyak, Datuk Pengerusi. Baik, terima kasih. Saya jemput Tampin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pertamanya butiran 020100 Kepolisian. Pada masa ini ramai dalam kalangan pesara polis berada di bawah garis kemiskinan dan terdapat juga antara mereka yang tidak berpencen. Saya berpendapat sudah tiba masanya Kementerian mewujudkan suatu badan atau jabatan yang bersesuaian untuk memastikan kebajikan mereka terpelihara.
Sekiranya kementerian mempunyai kekangan, bahagian hak ehwal pesara polis hendaklah diperkasakan agar dapat menyalurkan bantuan secara sistematik seperti Jabatan Hal Ehwal Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Saya juga berharap supaya kumpulan wang persaraan diperbadankan memberi perhatian kepada pesara dengan memberi layanan yang saksama seperti penjawat awam yang masih bertugas, khususnya terhadap mereka yang melibatkan tuntutan rawatan dan perubatan. Selain itu, kementerian juga perlu lebih kreatif dan proaktif dengan melakukan kerjasama rentas kementerian untuk menambahkan lagi pendapatan pesara agar tidak terlalu bergantung kepada sumbangan luar. Contohnya dengan menyediakan dana perniagaan menerusi persatuan-persatuan pesara yang berpotensi bagi tujuan perusahaan. Kementerian juga menyediakan sebuah platform untuk mengusahakan ladang bagi pesara yang masih mampu bekerja. Seterusnya, Tuan Pengerusi, kementerian dengan kerjasama Lembaga Tabung Haji hendaklah mempertimbangkan supaya pesara yang berkemampuan diberi keutamaan ataupun fast lane untuk menunaikan haji sebagai tanda penghargaan. Akhir sekali, saya mencadangkan supaya salah seorang pesara polis turut dilantik menjadi anggota Dewan Negara agar segala permasalahan dan tuntutan kebajikan mereka dapat disuarakan dengan lebih berkesan. Seterusnya, butiran 08500 perumahan dan 1800 pembaikan dan ubah suai. Menerusi belanjawan kali ini sebanyak RM6 juta telah diperuntukkan bagi tujuan perumahan dan RM45 juta bagi tujuan pembaikan dan ubah suai. Saya ingin mendapat penjelasan berapa banyak unit perumahan polis yang akan terlibat sama ada bina baru, baik pulih atau ubah suai dan di manakah kawasannya. Berapakah kadar nisbah bilangan anggota polis dengan bilangan unit rumah yang disediakan kepada mereka setakat hari ini? Adakah peruntukan kali ini memadai untuk menyelesaikan masalah perumahan yang masih tidak mencukupi di seluruh negara sehingga mereka terpaksa menyewa di luar? Isu perumahan ini perlu diselesaikan segera. Lebih-lebih lagi, kadar allowance perumahan yang diberikan kepada mereka masih kecil jika dibandingkan dengan kadar sewa bulanan yang semakin meningkat dari masa ke semasa. Selain itu, perumahan yang didami pada hari ini juga tidak kondusif bagi anggota yang sudah berkeluarga dan mempunyai lebih daripada seorang anak. Hal ini kerana kebanyakan perumahan polis di luar bandar, khususnya di dalam kawasan Parlimen Tampin, masih mempunyai 2 buah bilik sahaja. Saya mohon isu perumahan polis ini diberikan perhatian yang serius untuk memastikan para anggota bersama keluarga mereka dapat tinggal dalam keadaan yang baik dan selesa. Seterusnya, butiran 12000 balai-balai dan pondok polis. Soalan saya, berapakah anggaran bilangan balai dan pondok polis yang bakal mendapat manfaat menerusi peruntukan kali ini? Di dalam kawasan Parlimen Tampin, kebanyakan balai dan pondok polis berada dalam keadaan yang daif, usang dan terdapat banyak kerosakan. Sekiranya hendak dibaiki atau dinaik taraf, kos bakal yang terlibat dijangkakan menelan belanja yang lebih tinggi berbanding di bina baru. Balai dan pondok polis yang saya masukkan di sini ialah di Pekan Gemencir, di Geduk, Bukit Rokan, Bukit Kuantara, di Pekan Gemas dan sebagainya. Menerusi peruntukan yang besar dalam berjauhan kali ini, saya mohon supaya kementerian memberikan perhatian dan mengutamakan balai dan pondok polis yang terdapat di dalam kawasan Parlimen Tampin. Seterusnya, butiran 11000 Ibu Pejabat Polis. Sebelum ini, Ibu Pejabat Polis daerah Tampin telah mendapat kelulusan daripada kementerian supaya dibina baru. Walau bagaimanapun, perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan kerana terpaksa memberi laluan kepada IPD nilai. Sehubungan dengan itu, saya ingin mendapatkan penjelasan apakah status terkini bagi pembinaan baru IPD di Tampin. Adakah peruntukan berjumlah RM250 juta menerusi peruntukan bagi tahun ini mengambil kira pembinaan IPD baru di Tampin? Dan sekian saja daripada saya setakat ini, Tuan Pengerusi. Kami di Negeri Sembilan siap sedia menanti kedatangan gelombang yang hebat dan dahsyat itu untuk diredakan keegoannya. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima kasih. Saya jemput Padang Serai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Pengerusi memberikan ruang untuk saya berbahas sedikit tentang jawatan kuasa Kementerian Dalam Negeri. Ada 2 butiran sahaja yang saya nak sebutkan pada petang ini. Yang pertama, butiran 030000 Agensi Kawalan Sepadan Malaysia, AKSEM.
mengikut perbelanjaan anggaran perbelanjaan 2022 10.466.000, perbelanjaan 2023 30 juta. Ada perbezaan iaitu meningkat 24 juta. Yang pertama, Datuk Pengerusi, isu penyeludupan di sepadan. Isu keselamatan dan penyeludupan di sepadan negara kita antara perkara yang perlu ditangani dengan lebih serius bagi menghalang aktiviti penyeludupan yang merugikan negara dari terus berleluasa. Aktiviti penyeludupan barangan tanpa cukai yang dilakukan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan persaingan yang tidak sihat pada pasaran domestik, selain memberi kelebihan kepada pedagang asing yang aktif dalam industri kecil maupun sederhana. Di samping itu, aktiviti penyeludupan pendatang asing tanpa izin (PATI) yang sebelum ini telah memasuki Malaysia melalui sempadan Sarawak dan Indonesia telah menimbulkan permasalahan yang besar kepada negara. Sebagai contoh, menurut berita awani, Polis Indonesia menumpaskan sedikit penyeludupan pelarian etnik Rohingya dari Aceh ke Malaysia yang didalangi oleh warga Myanmar etnik Rohingya. Menurut laporan media tempatan, lelaki berumur 24 tahun itu ditahan pada 6 Februari lepas ketika mahu memasuki kem pelarian di Yayasan Mina Raya FPD di Aceh. Justru itu, dalam mengekang aktiviti penyeludupan, pihak kerajaan perlu memainkan peranan penting bagi memastikan aktiviti sebegini tidak berlaku di negara. Sedikit lagi untuk butiran ini, Datuk Pengerusi, tentang isu penyeludupan ketum di sepadan utara Semenanjung. Saya ingin bertanya kepada Kementerian, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan SOP dan membenarkan supaya daun-daun ketum ini dapat dijual secara terurus dan mengikut lesen ataupun SOP yang dibenarkan oleh kerajaan. Sebab di negeri Kedah ada ratusan hektar penanaman ketum. Kalau diuruskan secara undang-undang dan sebagainya, saya yakin ia boleh memberikan hasil kepada negara. Dalam keadaan ketika ini, penyeludupan berlaku berleluasa di sepadan sana yang akhirnya kos kepada operasi Exum ataupun pihak berkuasa di sepadan ini telah pun meningkat. Seterusnya yang Datuk Pengerusi, butiran 030100 pendaftaran negara. Anggaran perbelanjaan 2023 380 juta, perbelanjaan 2022 363 juta. Juga ada peningkatan 24 juta. Isu kewarganegaraan anak yang ibu atau bapaknya bukan warga negara Malaysia. Isu kewarganegaraan antara masalah yang sensitif di Malaysia. Ini kerana Malaysia menganggap anugerah kewarganegaraan kepada seseorang individu itu ia mestilah layak selepas memenuhi semua syarat dalam perlembagaan persekutuan. Ya, kita semua setuju dan ia adalah betul. Dan saya mengakui bahawa Malaysia perlu menjaga kedaulatan dan keselamatan negara dengan berhati-hati selain tidak menganugerahkan status kerakyatan kepada mana-mana individu sesuka hati. Akan tetapi, ketika kerajaan menganggap kewarganegaraan sesuatu anugerah istimewa, apakah penyelesaian kepada individu-individu yang tidak dimiliki mana-mana negara? Terdapat kes-kes individu tidak diiktiraf sebagai warga negara bukan disebabkan individu berkenaan tetapi masalah yang diwariskan oleh ibu bapa mangsa tersebut. Malah apa yang lebih menyedihkan apabila undang-undang turut mengkategorikan anak-anak itu sebagai tidak sah taraf. Ketahuilah, anak-anak malang itu tidak boleh memilih ibu atau bapa mereka, jadi isu ini telah memasalahkan kepada mereka dengan tidak memberikan kewarganegaraan adalah tidak berkeperi kemanusiaan. Jadi antara kes yang berlaku, Datuk Pengerusi, di kawasan saya beransal ada 3-4 kes yang telah pun belajar sampai ke tingkatan 6 untuk masuk ke IPTA atau pemohon pekerjaan kerana tidak dapat kad melan, ia tidak boleh mendapat layanan yang sebaiknya. Ada juga anak-anak yang ibu atau bapa warga negara lain sampai tahun 4 nak masuk tahun 5 tidak dibenarkan oleh Jabatan Pendidikan kerana belum memiliki surat bana ataupun kad pengenalan.
Nanti Datuk mengurusi, itu saja yang saya nak sebutkan pada petang ini. Cuma saya ingin mengajak, saya nak sebutlah kepada jelutong yang bimbang sangat tentang kenyataan Marang, tentang kenyataan Pagu. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh Tambun. Tambun pernah mengadakan projek 2008. Jangan lupa, ketika Paguh menjadi Perdana Menteri, Tambun juga ketika itu Port Dickson membuat gerakan-gerakan I have the number, convincing dan sebagainya. Jadi jangan bimbang. Kalau kerajaan stabil, teruskan bekerja sebagainya. Sekian, terima kasih Datuk Mengerusi. Saya jemput Tebrau. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya terus masuk butiran B30200 Hal Ehwal Immigration. Datuk Pengerusi, hari ini di Malaysia kita ada banyak pekerja atau pendatang asing. Ada yang legal, ada yang illegal juga. Berjuta-juta ada di Malaysia. Itulah kadang-kadang orang Malaysia sendiri pun tak faham macam mana orang asing ni bukan saja boleh kerja, tapi boleh katanya beli kereta, buat bisnes dan buka kedai. Mereka ni dianggap lagi power daripada orang Malaysia. Saya harap dapat penjelasan daripada kementerian kenapa fenomena ini boleh berlaku. Saya juga difahamkan kerajaan telah melancarkan program pemutihan pekerja parti yang dikenali sebagai program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 mulai 27 Januari 2023. Harap Menteri boleh beri sedikit pencerahan status program ini setakat hari ini, iaitu proses dan jumlah parti yang telah diputihkan dan apakah sasaran kerajaan untuk memenuhi keperluan tenaga buruh negara. Isu kedua, 51500 pengurusan kompleks BSI dan JB Central. Setiap hari hampir 300,000 rakyat Malaysia dan Singapura menyeberangi sempadan Malaysia-Singapura di Johor dan kebanyakan mereka ni melalui tambak Johor, iaitu di kompleks bangunan Sultan Ibrahim, baik melalui kereta api, jalan kaki ataupun melalui kenderaan bermotor. Yang keluar masuk ini termasuk juga warga Malaysia yang pagi-pagi kena beratur lama untuk masuk ke Singapura untuk mencari pendapatan yang lebih lumayan, dan mereka hanya balik pada masa malam, dan bila balik masa malam kena juga jam berjam-jam baru sampai ke rumah untuk dapat bersama dengan keluarga mereka. Walaupun dapat gaji yang tinggi, iaitu $1 yang tinggi, tapi hidup mereka memang susah, dan saya rasa kerajaan ada kewajipan dan patut bantu mereka menyenangkan proses ini. Justru saya cadang dan mohon kerajaan tolong buka lebih banyak kaunter pedestrian dan kereta dan motosikal supaya kita dapat kurangkan kesesakan jalan di Tambak Johor dan BSI. Dan bila di peak hour, contohnya masa kerja dan balik kerja, tolonglah buka semua kaunter, buka maksimum. Dan langkah ini perlu juga dipanjangkan ke hujung minggu dan hari cuti bila ada lebih banyak kenderaan dan pelancong dari Singapura yang akan masuk ke Johor. Mereka pelancong yang datang dari Singapura merupakan satu sumber penting untuk ekonomi Johor Selatan, dan kalau masa kesesakan jalan mereka boleh diturunkan, ini tentu akan meyakinkan lebih banyak pelancong datang ke Johor dan juga Malaysia. Maka saya harap Menteri boleh beri perincian ringgit Malaysia 15.7 juta yang peruntukan itu. Adakah jumlah ini juga termasuk pengambilan anggota rela untuk bantu trafik, dan adakah ini juga termasuk cost walker later yang diumum oleh Kerajaan Negeri Johor baru-baru ini? Harap dapat pencerahan. Isu ketiga, 30100, isu kewarganegaraan adalah satu isu yang penting bagi rakyat dan telah disebut banyak kali oleh banyak kawan-kawan yang berhormat di sini. Saya berasa gembira kerajaan akan bentangkan permintaan kepada perkara 14.1 perlembagaan untuk memberi kewarganegaraan kepada anak yang dilahirkan kepada ibu Malaysia di luar negara. Ini adalah satu langkah yang betul dan positif, dan dengan izin long overdue. Saya harap semua yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini boleh menyokong tindakan kerajaan ini. Pada yang masa yang sama juga, ada banyak lagi permohonan di bawah 15A yang perlu diproseskan. Saya harap kementerian boleh tambah bajet dalam jabatan ini agar lebih banyak permohonan dapat diproseskan dengan lebih cepat dan pantas. Saya kesian banyak budak-budak kecil yang tiada IC dan menghadapi pelbagai kesusahan
seperti masuk sekolah dan banyak-banyaknya. Malah saya pernah jumpa seorang atuk yang ceritakan cucunya pada masa PKP tidak boleh dapat suntikan vaksin sebab tak ada IC. Dan mana-mana pun tidak boleh pergi sebab MySejahtera tu dia tidak ada vaksin. Tapi pada masa yang sama, pekerja asing dari Bangla boleh dapat suntikan vaksin dan pergi sini dan sana. Ada sesuatu yang macam tak kena ni, Datuk Pengerusi. Saya juga harap kementerian boleh terima bukti DNA ibu atau bapa budak sebagai bukti sokongan bagi mencepatkan proses permohonan 15A. Isu keempat, butiran 5600 penjara dan juga 5800 Henry Gurney School. Saya harap dapat pencerahan daripada kerajaan ada berapa penjara dan banduan di Malaysia sekarang dan kos menanggung setiap banduan setiap hari. Begitu juga dengan Henry Gurney School, HGS, berapa orang yang telah dihantar ke HGS. Akhir sekali, butiran 5100 mempenteras pemberdagangan orang mapur, satu isu yang serius dan perlukan perhatian kerajaan. Sama juga saya mohon butir-butir pencerahan berapa orang yang telah ditangkap dan dibawa ke muka keadilan iaitu di-charge di mahkamah, berapa orang atau mangsa yang telah berjaya diselamatkan dan mana kawasan yang biasa menjadi hotspot untuk penyeludup dan apakah usaha atau langkah kerajaan untuk mengenai isu ini. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Dipersilakan Yang Berhormat Arau.